السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini Allah temukan kita lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kelas pengajian tauhid kita menjadi asbab kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min ahlil muwahhidin, di kalangan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mahu maka ilmu hanya sekadar menjadi ilmu, tetapi ilmu tidak boleh menjadi alat untuk kita hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, qala musannif rahimahullahu ta'ala, permulaan mabadi seri pembukaan ilmu tauhid. Dalam tauhid ada mabadi dia, dalam ilmu tasawuf ada mabadi dia. Jadi malam ini kita kisah kepada mabadi ilmu tauhid, di mana punca ilmu tauhid, apa nama ilmu tauhid, dari mana datang ilmu tauhid. Perkataan mabadi itu bahasa Arab jamak daripada mabda'u. Asal maknanya punca, mula terbit, sebab, maksudnya. Di mana punca ilmu ni, apa sebab kena mengaji ilmu ni, apa maksud ilmu ni. Maksudnya ialah keterangan yang ringkas. Mabadi ni satu keterangan yang ringkas berkenaan dengan ilmu tauhid, atau tujuan sesuatu ilmu. Apa tujuan ilmu ini yang kita belajar, ilmu tauhid ni? Apa tujuannya? Semakin kita mengaji ilmu tauhid, di mana hala tuju ilmu ni, apa yang kita dapat. Macam orang kalau berniaga, dia nampak hala tuju dia. Dia nampak hala tuju dia. Dia tahu dah, bila dia berniaga, hala tuju dia, dia nak senang hidup, dia nak kaya, dia nak itu. Ni dia. Jadi kita yang mengaji ilmu tauhid dapat tak hala tuju ilmu tauhid itu sendiri? Kita yang mengaji ilmu fiqh dapat tak hala tuju ilmu fiqh? Kita belajar ilmu tasawuf, kita dapat tak hala tuju ilmu tasawuf itu? Atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar. Ini mabadi. Ini makna daripada mabadi. Dan adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara. Yang dikatakan mabadi ilmu tauhid ada 10. Yang pertama, nama ilmu ini. Apa nama ilmu ini? Iaitu dinamakan ilmu tauhid. Ada ulama yang menamakan ilmu kalam. Ada ulama yang menamakan ilmu usuluddin. Ada ulama yang menamakan ilmu ini ilmu sifat.
Ada ulama yang menamakan ilmu ini ilmu aqaidil iman. Nama lain-lain, benda dia satu. Ni istilah pemberian nama yang diberikan oleh ulama. Kalau kita dengar ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu aqaidil iman, ilmu usuluddin, itulah dia, benda yang satu. Ya, tak ada benda lain. Sebab orang sekarang, tuan-tuan, dia suka berbalah dalam masalah perkara-perkara macam ni. Guru saya cakap ilmu tauhid tak, guru saya kata ilmu kalam. Macam tuan-tuan, mungkin sebelah Selangor kita panggil buah pelang. Sampai di Pulau Pinang, orang panggil buah pauh. Jadi benda yang sama, buah yang sama, kita bergaduh dari segi nama. Tak, yang ni bukan pauh, yang ni pelam. Orang Pening kata yang ni pauh bukan pelam. Jadi kita jangan bergaduh, berbahas dari sudut istilah. Tapi orang sekarang, tuan-tuan, dia suka macam tu. Dah tak ada kerja dah. Sepatutnya kita kena tanya, aku ni mentauhidkan Allah tidak? Yang tu yang kita nak tanya. Seumpama kita dapat bala, kita diuji oleh Allah, kita selalu tanya macam ni, kenapa ya aku diuji? Kenapa ya aku dapat bala? Ya Allah, kenapa ya? Ya Allah, kenapa ya? Pernah tak kita tanya, kenapa aku masih berbuat maksiat, jahat, sehingga Allah kifarahkan dengan ujian ini? Apa yang terjadi pada kita adalah takdir Allah. Ini orang mengaji usul, tuan-tuan. Sebab dalam Al-Quran sebut macam tu, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azaban nar. Tuhan kami, barang yang kau telah cipta tak ada satu yang sia-sia. Maha suci engkau ya Allah dari sifat kekurangan. Jauhkan kami ya Allah daripada azab neraka. Kenapa Allah bagi kita bala? Kenapa Allah bagi kita ujian? Tentu ada sebab. Ketika manusia ini penuh dengan maksiat, kejahatan, ketika itu datang bala Allah. Bukan tanya kenapa Allah bagi bala, kerana tanya kenapa aku tak berhenti lagi buat maksiat. Yang tu kena tanya. Tapi kita tak nak tanya diri kita. Kita tak nak salahkan diri kita. Kenapa aku masih tak berhenti buat jahat? Kenapa aku masih tak berhenti buat maksiat? Yang tu kita tak nak tanya. Itu ada hamba Allah bertanya pada saya, Ustaz, pandemik ini habis harta saya. Sampai rumah nak jual, sampai ini habis, Ustaz. Saya kata Alhamdulillah. Kenapa Ustaz cakap Alhamdulillah? Jujur dengan saya, masa kamu dapat harta ni semua, ada tak dengan jalan penipuan? Saya tanya, jujur bang. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Kerana apa? Sebab harta milik abang, abang dah pakai. Yang Allah tarik ni harta milik orang lain. Alhamdulillah. Sebab Allah kafarah dalam dunia lagi. Tak ditangguhkan kafarah itu, balasan itu di akhirat. Jika diberikan balasan itu di akhirat, khalidina fiha abada. Abang nak azab tu sekejap atau azab tu lama? Jika dibagi pilihan.
Tentu kita ada silap. Mana mungkin kita tak silap? Ke kita orang yang maksum, tuan-tuan? Tak ada siapa yang maksum. Walaupun ilmu kita hebat, tetap tidak maksum. Kerana yang kita belajar, yang maksum seorang aja, iaitu Sayyiduna Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Lalu je lah, tuan-tuan. Saya ingat pesan guru saya, Tuan Haji Ali Seliau Rantau, lalu je. Nah, dia pesan dengan saya macam tu, lalu je. Yang kedua, tempat ambilnya. Di mana tempat ambil ilmu ni? Iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Ilmu tauhid ini diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis. Cuma sayangnya ada kelompok-kelompok dan golongan yang menidakkan akan ilmu ini. Jadi biarlah kita belajarlah supaya apa? Supaya besok kalau balik jumpa Allah, kita tak menjadi orang yang mensyirikkan Allah. Tak jadi orang yang mensyirikkan Allah. Bila tak menjadi orang yang mensyirikkan Allah, kita masuk dalam golongan orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah besok ditanya, man rabbuka? Kita boleh jawab, Allahu Rabbi. Kalau orang syirik tak boleh jawab. Sebab apa tak boleh jawab? Dia keliru mana Tuhannya. Kalau tauhid, dia tak keliru. Sebab Tuhannya satu. Ini nama tauhid. Mengesakan zat, mengesakan sifat, mengesakan af'al Allah. Jadi dia tak ada keliru. Ketika seseorang itu syirik, ketika itu banyak Tuhan. Kan syirik ini mensekutukan Allah. Jadi ketika ditanya, dia mula keliru. Allah ke Tuhanku, harta ke Tuhan aku, makhluk ke Tuhan aku, nafsu ke Tuhan aku. Kan Allah sebut dalam Al-Quran macam tu, dalam surah Al-Kahfi kan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ni wala yushrik dalam amalan, wala yushrik dalam akidah, wala yushrik. Akidah ini yang Allah ajar dalam Fatihah. Siapa yang kita bergantung selama hidup kita? Siapa yang kita bergantung? Ini akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akidah. Wa iyyaka nasta'in ni jumlah doa iya dibawa pada usul jadi akidah. Selama ni kita minta tolong dengan siapa? Sebab itu Nabi kata, umat aku, manusia ni, dia akan dekat dengan Allah dua hal. Satu, bila dia sakit. Dua, bila dia susah. Masa dia senang, dia rasa tak perlu Allah. Beza tak tuan-tuan? Masa kita susah,
Allahumma kita lain. Masa kita senang, doa pun letak atas kepala lutut. Tahu tak? Kita doa, tangan kita dekat mana tuan-tuan? Letak dekat kepala lutut. Sebab kita tengah senang. Aku ada duit, aku ada pangkat, tak apalah. Tapi ketika kita susah, kita angkat tangan betul-betul tuan-tuan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tuan-tuan, kita tak cakap Allah bermasa, tapi amalan kita meletakkan Allah bermasa. Jadi tauhid tak? Masa sihat kita tak pedulikan Allah, masa sakit baru kita cari Allah. Kita belajar ilmu sifat 20 ini, Allah Ta'ala tak berkehendak kepada zaman, tak berkehendak kepada makan. Maksudnya Allah tak berkehendak kepada tempat, Allah tak berkehendak kepada masa. Ini yang kita cakap, betul tak? Yang kita buat. Baik. Kenapa kita pergi tanah haram kita takut? Kenapa doa di Raudah sungguh-sungguh? Kita tak cakap Allah bertempat, tapi kita buat Allah bertempat. Kita tak cakap Allah bertempat, tapi kita buat Allah itu bertempat. Kenapa di Mekah kita takut, di Pancurjaya kita tak takut? Sebab di Pancurjaya ni Allah Ta'ala lemah. Mati dalam keadaan kita sedang berakidah sedemikian. Macam mana tuan-tuan? Ni puluhan tahun. Selama mana puluhan tahun kita berakidah dengan akidah ini? Syarat sah sembahyang Islam, syarat sah puasa Islam, syarat sah zakat Islam, syarat sah haji umrah Kalau dah tak mentauhidkan Allah, sah tak tuan-tuan? Orang tak tahu. Sebab kita yang amal macam tu, kita rasa kita betul, rupanya kita salah. Salah itu pada Allah, bukan salah itu pada manusia. Pada manusia betul, sebab semua orang buat macam tu. Kemudian diceritakan kepada kita macam tu. Siapa yang cerita? Ustaz-ustaz yang bawa pergi tanah haram. Tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan kena, mulut kena jaga. Dekat Seremban tak apa, dia kata. Sebab apa Ustaz? Kalau kek Mekah ni Allah Ta'ala dia bayar tunai, kek Seremban Allah Ta'ala bayar hutang. Kita pegang macam tu kan tuan-tuan? Baik. Jika sedemikian, iradah Allah, kudrah Allah berbilang-bilang tak? Di Mekah lain, di Seremban lain, berbilang-bilang tak tuan-tuan? Saya tak cakap laju-laju ni sebab mengaji tauhid, dia kena pelan-pelan. Kalau tak faham, bila tak faham kan tidur kan? Itu ya penutup dia. Kalau di Mekah lain, di
di tanah haram lain, di tanah halal lain, bermakna sifat Allah berbilang-bilang. Kita mengaji Allah wahdaniyat, iradahnya wahdaniyat, kudrahnya wahdaniyat. Itu yang saya katakan. Dalam masa yang sama kita mensyirikkan Allah. Itu kita tidak letak lagi pada tempat-tempat lain. Yang ni yang kita katakan, apabila datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ma huwal Islam, ma huwal iman, ketiga ma huwal ihsan, keempat mata sa'ah, bila kiamat? Kan Nabi jawab apa? Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu sempurna rukun iman, sempurna rukun Islam, dapat ihsan. Ini kalau salah seorang guru saya dibagikan hikmah hadis ni. Nak dapat ihsan, dia kata sempurnakan rukun iman, sempurnakan rukun Islam, dapat ihsan. Dah dapat ihsan tuan, kiamatlah, dia kata. Kiamat dia apa? Binasa. Dalam tasawuf dia panggil apa? Fana. Menghilangkan selain Allah. Baru tauhid, dia kata. Makhluk tidak memberi bekas, harta tidak memberi bekas, pangkat tidak memberi bekas, hanya yang memberi bekas Allah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Usaha ikhtiar wajib, yang memberi bekas baik. Saya bawa lagi tentang sakit yang kita fikirkan bila nak sihat ke, yang kita fikirkan makan ubat. Yang fikir sihat kerja hamba ke kerja Allah? Bang, sihat ni kerja hamba ke kerja Allah? Kerja Allah. Makan ubat kerja hamba, kerja Allah. Jadi yang kita fikirkan kerja Allah selama ni buat apa? Sepatutnya yang kita fikirkan berapa biji ubat nak makan, bukan fikir bila sihat. Datang sakit, kerja kita ke kerja Allah? Ini katakan takdir kan? Ini kata takdir. Mana Allah didik kita dalam semayang, alhamdulillahi rabbil alamin, yang bersifat dengan sifat pentadbir bagi alam. Siapa alam? Kita lah alam. Tiap-tiap yang dijadikan oleh Allah namanya alam, ya? Dan sifat bagi alam itu berubah-ubah. Berubah-ubah tu macam mana tuan-tuan? Daripada menerima tiada kepada ada, menerima ada kepada tiada. Dulu kita tak ada, Allah adakan kita. Kena ingat, kita ni alam. Lalu kita daripada ada menerima tiada. Masalah sekarang kita pegang, dulu saya tak ada, sekarang saya ada. Cuma terlupa daripada ada kepada tak ada. Yang ni lupa. Bila yang kita lupa di situ, yang kita ni alam, ketika itu kita melupakan tuntutan sebagai seorang hamba Allah.
Mula kita bertuhankan diri. Ini yang dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ini. Sebab itu tasawuf, ilmu tauhid dan tasawuf tak boleh pisah. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf tak boleh pisah dengan fiqh. Tak boleh pisah dengan fiqh, tuan-tuan. Ya. Itu siapa kata dah bertauhid tak payah berfiqh? Salah. Berfiqh tidak payah bertauhid? Salah. Salah, tuan-tuan. Isra' Mi'raj ajar kita. Isra' Mi'raj jalan makrifah. Selepas makrifah menyempurnakan fiqh. Ya ke, tuan-tuan? Nabi turun tu Nabi enjoy ke? Nabi turun Nabi semayang? Setelah Nabi sampai kepada hakikat makrifah, tawajjahtu min haitsu syi'ta, kan Nabi bertemu dengan hadrah Allah. Turun Nabi daripada Isra' dan Mi'raj, maka Nabi menyempurnakan syariat Allah. Sebab itu kata guru kami, tanda orang yang makrifah ini kuat mana makrifahnya? Sekuat mana dia menyempurnakan syariat Allah. Itu dia. Itu yang ayat al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah sempurna bagi kamu agama kamu, nikmat atas kamu. Macam mana orang yang kenal Allah dia tak semayang? Macam mana orang yang kenal Allah dia tak boleh tutup aurat? Macam mana orang yang kenal Allah dia masih mengamalkan riba? Macam mana orang yang kenal Allah dia tak boleh berhenti? Kata orang, kalau kita tauhid, kita akan takut untuk membuka aib orang lain. Sebab dalam sifat 20 ajar kita, Allah bersifat dengan sama. Apa sama? Allah maha kalau orang tauhid dia takut, tuan-tuan. Bukan dia suka tak, dia nak cakap hal orang, ya Allah, maaf, aku terlupa, Engkau maha mendengar. Nangis dia lepas tu, tuan-tuan. Kita tak, kita lepas kata orang, suka hati kita lah, riang, kata orang Negeri Sembilan, riang lah kita. Buah kata, buah hati saya. Sebab apa? Sebab kita tahu ilmu tauhid, tapi kita tak mahu mentauhidkan Allah. Ya. Baik. Ketiga, kandungannya. Apa kandungan ilmu ni? Iaitu mengandungi pengetahuan, mengandungi ilmu, pengetahuan, tahu dari hal membahaskan ketetapan pegangan, membahaskan tentang tetap pegangan kita. Betul pegangan kita, isbat pegangan kita. Isbat ni kan tetap. Tetap ini, tuan-tuan, dia tak goyah dah, dia tak bergerak dah. Masa sihat pun kita itu akidah kita, masa sakit pun itu akidah kita, masa kaya pun itu akidah kita, masa miskin pun itu akidah kita. Tu baru ni saya mengajar murid saya. Saya cakap, kamu ada ilmu, lalu kamu bagi kat orang, rasa rugi tak? Tak, dia kata. Baik, kamu ada duit RM100, kamu bagi kat kawan-kawan, rasa rugi tak? Rugi. Kenapa, tuan-tuan? Saja je saya nak tanya tuan-tuan.
Sebab nak betulkan akidah ni, salah satu rukun iman beriman dengan sekalian kitab. Betul tak tuan-tuan? Baik. Termasuklah Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cakap apa? Kalau kau bagi infakkan harta kamu pada jalan Allah, ini secara makna, secara umum, satu dibalas 10, satu dibalas 700. Faham tak? Jadi kalau satu Allah bagi balik kita 700, rugi ke untung? Baik, kita bagi ilmu dekat orang, tak kira lah ilmu apa-apa. Kalau mengajar silat, ilmu silat. Kalau mengajar perubatan, ilmu perubatan. Tak ada rasa rugi. Bawa keluar RM100 bagi orang, malam tak boleh tidur tuan-tuan, menyusahlah rasa. Sebenarnya saya nak beri RM10 ya, terlajak. Agak-agak tuan-tuan, Quran ni kalau tak beriman dengan satu ayat, apa jadi? Baik, saya nak bawa lagi dalam Quran. Ayat pertama sekali, ni selalu orang baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, la raiba fihi. Allah, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Tuan-tuan, kalau kita ragu dengan apa yang Allah katakan kepada kita, Quran ni, ragu sah ke batal? Ini tauhid. Kalau fiqah, ragu belum batal. Ini fiqah, ragu belum batal. Contoh macam ni, tuan-tuan dah semayang rakaat ketiga, kan tuan-tuan ragu, rakaat keempat ke rakaat ketiga, rakaat keempat ke rakaat ketiga. Tu nama dia ragu. Betul tak tuan-tuan? Saya tak pandai, sebab itu saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau saya tak betul, tuan-tuan tegur. Saya tak pandai, ya. Memang saya tak pandai, tuan-tuan tolong tegur. Jadi dalam fiqah, kalau kita ragu 3 ke 4, Q3 ke 4, maka ulama suruh kita ambil bilangan yang sedikit, kemudian sunat sujud sahwi. Agak-agak yang tuan-tuan tahulah, kita ragu dengan Quran, tak payah semua, satu ayat je. Sah ke batal? Jadi selama ni banyak tak kita batal? Al-Quran bukan satu ayat. Susah lah Ustaz. Memang, sebab nak masuk syurga susah. Ingat semayang boleh masuk syurga? Tak tuan-tuan. Puasa Senin Khamis boleh masuk syurga? Tak. Kena tinggal mengumpat dulu, kena tinggal riba dulu, kena tinggal hasad dulu. Kalau pada tauhid, jangan ragu pada salah satu daripada Al-Quran, walau satu huruf. Dengan Nabi, jangan ragu apa yang Nabi bawa. Bukan senang nak masuk syurga, sebab syurga tu mahal. Bukan
nak masuk masjid ni pun susah tuan-tuan sekarang. Kalau penuh kota tak boleh masuk. Ya kan? Sembahyang Jumaat. Tahu tak? Penuh kota tak boleh masuk. Sila pergi ke masjid lain. Nampak tak? Masjid pun sekarang susah. Allah ajar kita. Marah orang, ya, orang marah tak dapat sembahyang Jumaat, tanggunglah dosa, kata. Marah orang, sian EJK kena marah. EJK tu lah cakap apa? Saya jalankan tugas yo, dia kata. Nampak? Dia tak sembahyang Jumaat takut. Dia tak, dia ragu dengan Quran tak takut. Ragu dengan Allah tak takut. Baik. Saya habiskan perenggan ni tuan-tuan. Bulan depan kita sambung nombor 4. Ya. Dah nak isyak dah tu. Terlebih isyak dah tu. Kan? Isyak kau pun tak? 3 minit lagi. Oh, 18. Baik. Ketetapan pegangan. Apa dia? Kepercayaan kepada Allah. Percaya tak Allah Ta'ala? Itu yang bulan lepas saya bagi misal pada tuan-tuan tentang sifat wujud Allah. Bila masa kita merasakan ada Allah, yang tu kita belajar Allah bersifat istighna iftikar. Betul tak kita pegang tu? Percaya tak yang Allah ni maha kaya? Percaya tak? Ya. Percaya tak yang Allah tu kaya? Ke kita percaya kepada orang kaya? Agaklah tuan-tuan, kita ada kawan orang kaya. Yang kita nak jaga orang kaya ke zat yang maha kaya? Yang lebih kita jaga. Allah tahu tuan-tuan yang kita cakap ni. Jadi kita lebih percaya kepada orang kaya ke kita lebih percaya kepada zat yang maha kaya? Sebab kita belajar Allah bersifat dengan sifat istighna. Apa sifat istighna? Allah maha kaya, selain Allah tak kaya. Nampak tak? Jadi selama ni kita bergantung kepada si kaya ke kita bergantung kepada zat yang maha kaya. Peninglah Ustaz Nizam ni mengajar tu. Tadi saya nak datang sini sementara nak tunggu azan, nak datang, ada satu hamba Allah daripada Mekah mesej saya, Ustaz, saya nak bawa Ustaz pergi umrah. Kita azan dulu kan? Tak, terus azan ke terus? Kalau azan jumhur ulama, kalau terus khilaf ulama. Saya berhenti dulu.
القائلين عدلا وبالصلوات مرحبا وأهلا. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan sampai habis ni ya tuan-tuan, sampai dekat nombor 4. Ingat nak cerita pasal orang ajak saya pergi umrah tu? Dah tak payahlah kat sini. Dan kepada rasul-rasulnya, mana kita ni tetap pegangan kita kepada sekalian mursalin. Percaya apa yang Nabi bawa, kita benarkan. Daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil, ada dalilnya, sama ada dalil ijmali atau dengan dalil tafsili. Ini dalam tauhid, ya, secara dalil hukal ataupun dalil terperinci satu-satu, supaya diperoleh i'tiqad yang yakin, supaya dapat pegangan yang yakin. Saya cerita buat ni teringat satu hari orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau kita sembahyang tak payah hadap kiblat? Orang tanya saya tu, saya kata boleh. Boleh lah. Dia tengok, tak ada kiblat mana sah Ustaz? Kata dia.
Tadi engkau yang tanya boleh tak boleh. Saya cakap boleh, kau cakap tak sah pula. Boleh tak payah hadap kiblat. Bila masa kau duduk dalam Kaabah? Jangan bang. Tu ada pembahasan ulama semayang atas kapal terbang ni mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, semayang di atas safinah atau dabbatul ard, takbiratul ihram yang pertama wajib menghadap kiblat. Lepas itu lantaklah dia nak pergi mana. Ini pendapat yang jumhur. Kalau tak dapat hadap kiblat pada takbiratul ihram yang pertama, maka dinamakan semayang menghormati waktu, wajib diqadha. Yang tu yang saya belajar lah. Kalau ada orang lain kata boleh, tak payah hadap kiblat pada mazhab Asy-Syafi'i, ya, tuan-tuan ambil lah. Tapi saya tak berani. Saya tak berani. Saya kalau pergi umrah pun, kalau tak dapat kiblat, saya qadha, dikirakan semayang menghormati waktu. Kalau siapa nak kira kata boleh tu, tak kisahlah. Sebab fiqh ini banyak khilaf kalau tuan-tuan tanya, saya pegang tak? Saya tak pegang yang tu. Sebab yang saya belajar pada mazhab Asy-Syafi'i, syarat untuk semayang di atas kenderaan dan kapal, maka takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Lepas pada tu dia nak kona, tuan-tuan jangan ikut kona. Kiblat senyap, kan? Elok motor dengan pilot. Tuan-tuan, Allahu Akbar, pilot kona, tuan-tuan ikutlah kona. Jangan. Sebab syarat dia yang pertama, Itu yang saya belajar lah. Kalau ada tuan-tuan belajar boleh, tuan-tuan peganglah, ya. Sebab saya tak pegang yang tu, saya takut. Kadang-kadang kita tanya dengan pramugari, ada yang tak tahu kiblat mana, tak reti. Tanya jamban mana, tahu dia. Kat mana jamban? Tunjuk jamban, 3 jamban. Tanya kiblat mana? Entahlah, kata. Jadi ini pada saya lah, pada tuan-tuan saya tak tahu, ya. Nanti tuan-tuan jangan pula nanti Ustaz Nizam kata tak boleh. Bukan saya, yang saya belajar macam tu. Tuan-tuan tengok dalam kitab Matla'ul Badrin ada, dalam kitab mereka. Saya kitab yang kecil, ya. Kitab berbosar saya tak pandai. Saya nak buka Majmu' Muhazzab ke, Iqna' ke, Baijuri ke, saya tak pandai dah. Saya tak pandai, ya. Jadi macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi boleh kalau tak nak ada kiblat, semayang dalam Kaabah. Bila lah Ustaz boleh dapat semayang dalam Kaabah? Semayang dalam Kaabah anugerah. Semayang ngadap kiblat, ngadap Kaabah, semua orang semayang. Semua orang buat. Semua orang buat. Semua orang sama je menghadap Baitul. Siapa yang dapat semayang tak payah kiblat? Ada dalam Kaabah. Bila masuklah boleh dapat duduk dalam Kaabah, anugerah. Ya. Nak jadi orang luar biasa, kena buatlah perkara yang luar biasa. Kalau biasa-biasa, ya, habislah. Yalah. Ustaz cakap apa ni, entah, saya pun tak faham. Kepercayaan putus. Putus ni mana apa? Tahqiq jazam. Ya. Sekira-kira menafikan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu, wallahu alam.
Dah 8.30 dah tuan-tuan ya. Kita sampai itu ya. InsyaAllah nanti saya akan sarahkan yang saya baca laju ni bulan depan insyaAllah ya. Dah cukuplah tu ya. Wallahu alam. Sekali lagi saya minta ampun, minta maaf kalau saya ada salah tuan-tuan dalam kelas ya. Tuan-tuan tolong bagi peneguran ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-sama dekat dengan Allah dan sama-sama mentauhidkan Allah. Dan yang terakhir, sekali lagi saya minta dengan jamaah di sini tolong doakan ya, pembangunan madrasah kami dapat berjalan dengan baik ya. Yang di Kuala Lumpur baru kami dapat siapkan renovation masjid, ubah suai masjid kami. Dan di Terengganu madrasah yang baru saya di Kuala Terengganu ya, sekarang dah tegak surau tiang tu dah banyak, dah hampir dekat sepenuhnya tiang surau yang sebanyak 90 tiang tu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan pada bulan ni, ujung bulan ni kita dapat siapkan slab lantai yang seluas 10,000 kaki persegi. Saya minta doa aja tuan-tuan. Saya cukup harap dengan tuan-tuan, saya cuma minta doa aja ya. Tuan-tuan tolong doa saja ya. Dan selebihnya kita serah dengan Allah ya. Siapa ya, macam mana keadaan perjalanannya ya, kita serah dengan Allah ya. Saya cuma minta doa tuan-tuan ya. Itu je. Di mana pun saya pergi, memang sekarang saya minta doa. Sebenarnya itu yang disebut oleh Nabi, ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-muwahhidin ya Allah. Allahumma ij'alna min ahli al-muwahhidin ya Allah. Allahumma ij'alna min ahli al-muwahhidin ya Allah. Allahumma iftah alaina أبواب المعرفة يا ذا الجلال والإكرام ونور قلوبنا يا الله بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور المعرفة وبنور الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Con vừa đá mình